tidaklah mencipta sifat-sifat makhluk seperti warna, rasa, bau, hidup, mati, mendengar, melihat dan sifat-sifat yang lain yang berlaku pada makhluk. Di antara ajarannya ialah dia mengatakan Allah Ta'ala menjadikan makhluk saja. Adapun sifat-sifat yang ada pada makhluk bukan Allah Ta'ala yang menjadikan. Warna merah, putih, hijau, kuning, hitam, Tuhan tak menjadikan warna-warna itu, kata dia. Rasa, manis, tawar, masin, bau sedap, bau busuk, itu bukan Tuhan beri jadi, kata dia. Ini ajaran salah. Hidup, mati, mendengar, melihat dan sifat-sifat yang lain yang berlaku pada makhluk, Tuhan tidak menjadikan, tidak menciptakan. Yang kedua, bahawa sifat-sifat yang ada pada jisim itu tidak terhingga. Sifat-sifat yang ada pada jisim, pada tubuh manusia, tidak terhingga akan berlaku sama. Dah kalau mati habislah. Itu terhinggalah maknanya, ini tak betul. Yang ketiga, manusia itu ialah suatu yang lain daripada jasad yang dirasa. Dia hidup, tahu, berkuasa dan mempunyai ikhtiar. Dia tidak bergerak, tidak diam, tidak berwarna, tidak melihat dan mempunyai perasaan. Apabila ditanya kepadanya di manakah manusia itu, dia menjawab, dia berada pada jasad yang ditadbirkan. Di dalam syurga dia diajar, di dalam neraka dia diazab. Ini kepercayaan dia. Jangan duduk main ikut ni, jangan salah ni. Memanglah setengah orang kita ni boleh dengar pelik-pelik tu, dia berdak erti ikut lalu pelik pada orang. Ini termasuk dalam ajaran sesat, ajaran salah. Sehingga dia mengatakan manusia tu, jasad ni bukan manusia. Tubuh stokor ni bukan manusia. Dah mana manusia? Tu kepercayaan dia. Manusia tu lain, bukan tubuh tu. Benda lain manusia. Dia sendiri pun tak faham. Ni. Dan ada orang kita yang suka pelik-pelik lagu ni. Yang keempat, tidak harus dikatakan Allah itu qadim. Di samping dia disifatkan dengan mawjud, lagi azali. Allah itu tidak qadim. Allah itu mawjud, lagi azali. Qadim dengan azali ini duduk balah. Ahli sunnah duduk balah. Qadim dengan azali. Yang masyhur di kalangan ahli sunnah, qadim ni ialah perkara yang tidak ada mula. Yang wujud, yang ada. Yang ada, yang tidak ada mula bagi adanya. Adapun azali, umum. Ialah yang tidak ada mula, sama ada ataupun tiada. Itu azali. Kena khilaf pula ulama. Ada mengatakan azali ini serupa dengan qadim. Duduk balah sampai karang kita di petani no. Tok guru sama tok guru balah pasal qadim dengan azali. Negeri Siam berkata. Duk balah pasal qadim dengan azali, negeri orang kafir berkata. Tu bengong dia tak tahu dah. Duduk bahas pasal benda khilaf. Benda bertelengkah. Yang sudah menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama zaman dulu. Mu'tazilah ni pula mengatakan Allah Ta'ala tidak qadim. Allah Ta'ala itu mawjud, lagi azali, kata dia. Memanglah mereka ni dipengaruhi oleh falsafah. Yang kelima, enggan menyatakan Allah itu mengetahui dirinya. Dia tak berkata Allah Ta'ala mengetahui diri dia sendiri. Allah Ta'ala mengetahui berkenaan dengan makhluk. Dah berkenaan dengan Allah Ta'ala sendiri. Dia tak orang nak kata kalau Allah Ta'ala tak tahu diri dia sendiri, Tuhan tak tahu. Jadi orang lupa ke diri dah. Maknanya dia pelik lah. Ini kekurangan bagi Allah Ta'ala. Yang keenam, mendakwa bahawa Al-Quran itu termasuk dalam perkara arad. Arad sifat yang berdiri pada yang lain. Dan arad itu dua bahagi. Di antaranya ialah apa yang dibuat oleh yang hidup. Dan di antaranya dibuat oleh yang mati.
Mestilah pada hakikatnya Allah itu membuatnya. Dan Al-Quran itu ialah perbuatan kepada tempat di mana dia mendengar padanya. Ini berbelit-belit dia punya kepercayaan. Kepahaman dia tentang Quran. Dia mengatakan Quran itu termasuk dalam perkara sifat. Sifat ni ada dua, kata dia. Ada dua bagi. Yang pertama, sifat yang dibuat oleh yang hidup. Yang kedua, sifat yang dibuat oleh yang mati. Dan kerana Allah Ta'ala hidup, maka Quran ni sifat yang dibuat oleh yang hidup. Dan dia adalah perbuatan. Ialah perbuatan kepada tempat di mana dia mendengar padanya. Perbuatan yang dia mendengar padanya. Allah Ta'ala mendengar padanya. Itu mengikut percayaan dia. Dan dia termasuk dalam kalangan yang mengatakan Quran ni makhluk. Yang keenam, Al-Mirdariyah. Mazhab Mu'tazilah Al-Mirdaniyah. Al-Mirdariyah. Pengikut Abu Musa Isa bin Sabih yang digelar dengan Al-Mirdar. Dia dianggap sebagai orang yang penting di dalam mazhab Mu'tazilah. Dia berjaya menyebarkan ajarannya di Baghdad. Kerana sifatnya warok, orangnya warok. Makna warok ni ialah orang yang kuat beribadat, beragama, yang meninggal kemewahan dunia. Zuhud. Zuhud ni meninggal perkara yang lazat, yang menyedapkan. Ambil sikit-sikit saja. Meninggalkan yang haram, bukan yang haram, yang makruh. Tak lebih-lebih dalam perkara dunia. Dan kuat beribadat. Ibadahnya kuat. Dan pintar berhujah dan fasih berpidato. Seorang yang kuat ibadat, yang fasih berhujah, pandai berhujah dengan orang, dan pandai berceramah. Artinya fasih berpidato, berceramah. Kalau dia ceramah, orang menarik ceramah dia dengan ucapan dia. Dia digelar dengan Rahib Mu'tazilah. Rahib ni macam padri lah, padri Mu'tazilah. Orang alim, tok lebah Mu'tazilah. Di antara ajarannya ialah, satu, dia pernah berkata, memanglah orangnya lagu ni orang mudah terpengaruh. Tengok dia warok pula, kuat semayang, kuat beragama, pandai bercakap, pandai bersarah pula. Waktu bi ayat Quran pula, lagi menarik lah. Padahal dia menyesatkan orang. Di antara ajarannya dia pernah berkata, sesungguhnya Allah itu mentakdirkan berlaku bohong dan zalim. Kalau dia berbohong dan zalim, maka dia Tuhan yang bersifat bohong dan zalim. Ini antara ajaran dia. Ini semua ajaran karut belakang. Yang kedua, dia terlalu melampau menyatakan Quran itu makhluk. Sehingga dia berani berkata bahawa manusia boleh juga melafazkan, bukan dilafazkan, melafazkan. Itu selalu haji tu dengan mim. Melafazkan kata-kata yang fasih seperti Al-Quran. Quran ni bukan dia Tuhan boleh buat, manusia boleh buat juga. Tu berani dia. Dia berani dia langgar sampai begitu. Dia menambah lagi bahawa sesiapa yang berkata Quran itu qadim, hukumnya kafir. Barang siapa yang kata Quran itu qadim, sedia jadi kafir. Mengkafirkan orang Islam jadi kafir, dia jadi kafir. Tapi sedap